Majlis mengalu-alukan ketibaan yang berusaha Encik Abdul Rahim bin Lamin, Pegawai Pendidikan Daerah Batu Pahat, yang berbahagia Profesor Dr. Haji Hashim bin Saim yang di-Pertua PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Temenggung Ibrahim, yang dihormati Dr. Haji Tengku Asmadi bin Tengku Muhammad, penceramah pada pagi ini, diiringi oleh yang berusaha Puan Hajah Remi binti Kardi, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Temenggung Ibrahim. Pagi yang indah, penuh ceria, hari yang berbahagia, penuh bermakna. Kita raikan seminar keibubapaan bagi sekolah-sekolah daerah Batu Pahat, Anak Permata Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Encik Abdul Rahim bin Lamin, Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Batu Pahat, yang berbahagia Profesor Dr. Haji Hashim bin Saim yang di-Pertua PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Temenggung Ibrahim, yang berusaha Puan Hajah Remi binti Kardi, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Temenggung Ibrahim, yang dihormati penceramah jemputan pada pagi ini Dr. Haji Tengku Asmadi bin Tengku Muhammad, yang dihormati barisan guru-guru penolong kanan Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Temenggung Ibrahim, barisan ahli-ahli kelab staf Universiti Tun Hussein On Batu Pahat, serta para hadirin yang dikasihi sekalian. Siri berlipat, siri pinang, siri dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Hari ini menanam jagung di bawah keperlis bersama peria. Hari ini kita berkampung meraihkan majlis penuh ceria. Selamat datang kami ucapkan kepada para hadirin sekalian ke seminar keibubapaan Anak Permata Hati Daerah Batu Pahat. Saya Muniza binti Mahbub dan saya Nurna Azatul Mani binti Abdullah akan mengecarakan majlis ini sehingga ke penghujungnya. Sarung ketumpat berisi inti dibawa budak bersama berlari. Kehadiran semua sangat dihargai, semoga majlis bertambah seri. Terlebih dahulu, kami ingin mengucapkan ribuan kesyukuran dan Alhamdulillah kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berhimpun di majlis perkongsian ilmu pada pagi ini. Ucapan selamat datang dan ribuan terima kasih diucapkan kepada semua hadirin sekalian kerana sudi menghadirkan diri ke majlis ini, terutamanya kepada yang berusaha Encik Abdul Rahim bin Lamin, Pegawai Pendidikan Daerah Batu Pahat, kerana sudi meluangkan masa dan memilih untuk menghadirkan diri ke majlis kami. Walaupun banyak urusan rasmi lain yang lebih memerlukan perhatian dan kehadiran beliau. Ucapan terima kasih juga kepada semua ibu bapa dan guru yang sudi meluangkan masa untuk memberi sokongan kepada pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Temenggung Ibrahim dan Kelab Staf Universiti Tun Hussein On Batu Pahat dalam menjayakan seminar keibubapaan ini. Semoga usaha kita semua diberkati Allah hendaknya. Untuk makluman para hadirin yang dihormati sekalian, Seminar yang diadakan ini merupakan anjuran bersama Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Temenggung Ibrahim bersama Kelab Staf Universiti Tun Hussein On Malaysia. Program ini adalah satu inisiatif bagi membuka mata para ibu bapa dan penjaga tentang pengetahuan dan cabaran masa kini terhadap anak-anak. Diharapkan program ini dapat memberikan pendedahan dan maklumat berkaitan peranan ibu bapa dalam mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh remaja masa kini. Hadirin yang dimuliakan, bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah sama-sama kita menada tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Ilyas bin Nuhin. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ya ghani ya hamid. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari dan saat ini dengan rasa rendah diri kami bermunajat memohon taufik dan hidayah-Mu. Jadikanlah majlis seminar keibubapaan ini sebagai majlis yang Engkau ridai dan berkati. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan agar dapat mempergunakan seluruh tenaga dan pemikiran bagi menjana satu nafas baru untuk berkongsi ilmu dan maklumat. Moga mampu menangani keperluan dan tuntutan semasa, selari dengan era bestari dan globalisasi berteraskan neraca iman dan tauhid. Allahumma antal mujibul musta'al. Engkau gemblengkanlah seluruh tenaga kami, ya Allah, untuk menggempur anjakan pemikiran dan sikap di kalangan kami agar bersedia membuka pintu minda untuk menerima segala perubahan. Cetuskanlah idea dan gerakan minda kami untuk terus menjana kecemerlangan dalam arena pendidikan di kalangan anak didik kami. Atas kebesaran-Mu, ya Allah, kami mengharapkan pertolongan dan rahmat-Mu. Engkau jinakkanlah hati-hati anak didik kami untuk sentiasa mengingati-Mu dan sentiasa berasa kehadiran-Mu dalam diri mereka tanpa batasan waktu, keadaan dan tempat. Jadikanlah mereka generasi pelajar yang cerdik Al-Quran dan fardu ain untuk sentiasa beribadah kepada-Mu. Pahatkanlah nama-nama kami, ya Allah, dan seluruh anak didik kami di pintu syurga-Mu. Allahumma ya karimu ya muta'al. Sesungguhnya kami sedar, ya Allah, bahawa kami telah tidak berdaya menjalankan tugas dengan sempurna, melainkan dengan keizinan dan kehendak-Mu. Justru itu, Engkau gilapkanlah minda kami agar mampu berfikir, menjangkau zaman serta mampu membuat perancangan di luar kebiasaan dengan penuh jujur dan ikhlas dan melaksanakan segala tugas. Moga segala usaha kami di dalam keridaan-Mu, ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang Engkau rahmati, dan perpisahan kami selepas majlis ini sebagai perpisahan yang terpelihara daripada sebarang bala bencana dan kemaksiatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Ustaz Ilyas bin Nuhin atas bacaan doa itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan yang berusaha Encik Abdul Rahim bin Lamin, Pegawai Pendidikan Daerah Batu Pahat, bagi menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan seminar keibubapaan anak permata hati. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam kemerdekaan. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis, seterusnya yang berusaha penolong Naib Chancellor Hubungan Industri dan Masyarakat UTHM, dan juga merangkap pengurusi program seminar keibubapaan Profesor Dr. Haji Hashim bin Saim,
Yang Berusaha Puan Hajar Remi binti Kardi, pengurusi bersama program seminar merangkap pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Temenggung Ibrahim. Yang saya hormati Dr. Haji Tengku Asmadi bin Tengku Muhammad, penceramah pada hari ini. InsyaAllah kejap lagi kita dengar. Jadi saya cubalah guna masa sesingkat mungkin untuk memberi ruang pada doktor. InsyaAllah kita share idea. Badan penganjur yang terdiri daripada pejabat penolong Naib Chancellor Hubungan Industri dan Masyarakat Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Temenggung Ibrahim bersama Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Perempuan Temenggung Ibrahim, yang YDP-nya juga adalah Profesor Dr. Haji Hashim bin Saim, serta Kelab Staf Universiti Tun Hussein On Malaysia. Tak lupa kepada jawatan kuasa program seminar keibubapaan, para ibu bapa yang dapat meluangkan masa hari ini, penjaga, pendidik, tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, hadirin yang saya hormati sekalian. Lebih dahulu syukur kehadirat Ilahi di atas limpah kurnia dan hinayahnya, kita dapat bersama pada pagi yang indah ini di Dewan yang sangat kondusif ini untuk kita menuntut ilmu, kerana pada kami, pada tuan-tuan pun menuntut ilmu itu sepanjang hayat. Jadi insya-Allah mana yang baik itu kita akan terus buat dan istiqomah dengan apa yang kita buat. Jadi saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung untuk mengadakan majlis seperti ini. Dan saya juga menggunakan peluang inilah bagi pihak warga pendidik daerah Batu Pahat, bagi pihak Jabatan Pelajaran Negeri Johor, bagi pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dan juga bagi pihak Menteri Pendidikan Malaysia untuk menyampaikan sambil berkongsi maklumat kepada tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian, bahawa sarana ini sebenarnya ada dua. Satu sarana ibu bapa, satu lagi sarana sekolah. Kedua-duanya perlu bergerak seiring jika kita hendakkan matlamat yang kita bina daripada sarana ini hendak dicapai. Jadi kalau ikut bahasanya, sarana tu sebenarnya alat, ya, satu alat yang disediakan untuk hubungan antara ibu bapa dengan anak-anak, hubungan antara ibu bapa dengan pihak sekolah, hubungan warga sekolah dengan anak-anak yang belajar di sekolah. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris tu sarana tu maksudnya tools, ya, alat. Tapi program yang kita buat ni sebenarnya program bersama ibu bapa, komuniti dan masyarakat. Jadi kedua-dua sarana tadi, sarana ibu bapa dan sarana sekolah, di peringkat kebangsaan telah dilancarkan sebagai satu inisiatif untuk menyatukan pihak-pihak yang berkepentingan tadi. Bermaksud ibu bapa dan masyarakat. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita supaya mereka menjadi modal insan yang berkualiti global melalui sekolah. Kita cuba, ya, melalui sarana tadi. Dan ini juga adalah terkandung di bawah Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Ya, sarana ni ada dalam sana. Yang mana kalau untuk sarana ibu bapa ni dia ada 4 elemen yang perlu kita usahakan. Elemen pertamanya adalah bagaimana kita boleh menyediakan suasana pembelajaran di rumah untuk anak-anak. Elemen keduanya interaksi sosial dengan anak. Saya pun anak ada 6.
kadang-kadang pun salah berinteraksi sosial dengan anak. Ya. Yang ketiga, komunikasi dengan anak. Yang keempat, sokongan terhadap kecemerlangan anak. Kadang-kadang terlupa anak tu dapat keputusan baik, ataupun dia menang dalam pertandingan. Ialah bapa selalu tak ada kat rumah. Jadi tak terlupa nak sampaikan satu ganjaran lah. Mungkin dalam perkataan atau sebagainya. Tapi kalau ingat, insya-Allah sekarang dunia teknologi moden ni kita sampaikanlah melalui handphone, ada WhatsApp, ada SMS, ada Skype dan sebagainya. Jadi saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan rasanya sangat bertuah lah hari ini kita dapat bersama dengan rakan untuk berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu bagi 4 perkara dalam sarana ibu bapa tadi. InsyaAllah kita boleh belajar. Macam mana di rumah kalau tak ada kita cuba adakanlah. Kalau tak ada suasana pembelajaran yang kondusif di rumah, kita cuba buat. Kalau kita kadang-kala terlajak dalam interaksi sosial, mungkin ada batas-batas yang kita boleh ikut. Apalagi kalau perkara itu mengikut agama kita sendiri. Di sini ada juga rakan-rakan daripada kaum India dan juga kaum Cina. Jadi saya mohon maaf, saya kadang tercakap itu atas dasar saya sebagai orang Islam. Jadi saya ikut buku Islam tu. Jadi kita ada batas-batas kita. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan mengajak ke arah itu, tapi tak, tuan-tuan pun ada juga agama masing-masing untuk panduan, berinteraksi dengan anak-anak, menyediakan suasana pembelajaran di rumah untuk anak-anak dan sebagainya. Dan ini digandingkan dengan sarana sekolah. Sarana sekolah pula adalah tanggungjawab kami di sekolah. Dia ada 6 elemen, iaitu kita perlu menyediakan iklim sekolah yang kondusif untuk anak-anak ini belajar. Kita perlu berusaha supaya anak-anak ini suka datang sekolah dengan iklim yang ada di sekolah. Jadi macam mana nak buat? Kenalah fikirkan cara. Anak-anak kita sekarang suka futsal katakan. Kalau boleh kena binalah dewan futsal. Anak-anak sekarang suka game wall climbing. Wall climbing, panjat dinding, panjat dinding tu yang tu. Jadi mungkin kena sediakan itu. Dah tak sesuai lagi macam kita dulu, macam saya dulu. Tak ada lagi main ting-ting, tak ada lagi main galah, tak ada lagi main guli, main guli. So kita kena berubah, kita kena sediakan satu iklim yang sesuai dengan kehendak anak-anak yang saya sebut sebagai generasi Y. Jadi sekolah kena berusaha ke arah itu. Kemudian bagaimana kita perlu menjaga komunikasi supaya berkesan. Kemudian kita akan memberikan sokongan yang ketiga terhadap kejayaan murid. Itu yang saya pun dengar beberapa sekolah semalam dia bawa 7 bas pergi Legoland. Tapi bapaknya kena bayar jugalah kan. Sekolah tak mampu nak bagi tambang. Daripada saya itu bapa keluarkan sedikit peruntukan untuk anak-anak pergi Legoland adalah satu usaha untuk dalam sarana ibu bapa. Pihak sekolah menyediakan logistiknya. Kalau nak ikutkan tak cukup RM50 pergi Legoland. Tapi sebab pergi ramai 7 bas, RM50 cukup. Boleh naik roller coaster. Saya ada anak yang ke-6, umur darjah 4, dia pergi. Jadi bila balik tu saya tanya, apa dapat dengan RM50? Naik roller coaster. Naik pula yang roller coaster lalu air. Okeylah. Then other things, apa-apa yang dipelajari daripada sana, dia pun boleh cerita. Jadi alhamdulillah daripada merantau itu kita dapat ilmu. Samalah hijrah itu. Dengan hijrah kita boleh dapat pengalaman, dapat ilmu, dapat panduan untuk kita hidup di dunia yang sementara ini. InsyaAllah
Jadi yang kelimanya, kita boleh buat keputusan bersama. Yang keenam, kerjasama dengan komuniti dan kumpulan sokongan ibu bapa. Jadi insya-Allah itu tugas kami. Tugas kami di pejabat, tugas kami di sekolah. Malah Timbalan Perdana Menteri sendiri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Menteri Pendidikan, dalam teks ucapannya pada Majlis Pelancaran Sarana itu meminta pihak sekolah menukar imej agar dilihat sebagai tempat memupuk persefahaman dan muafakat antara ibu bapa dan masyarakat. Jadi dengan mudah katanya, jadikan sekolah tempat kita berhubung, tempat kita merapatkan silaturahim, dalam masa yang sama tempat kita memastikan kita boleh menyumbang perkara yang baik demi masa depan pendidikan anak-anak kita. Ya. Jadi saya bagi pihak warga pendidik Batu Pahat mengharap agar penganjuran seminar ini dapat kita gunakan sebagai satu platform, ya, satu platform untuk kita menimba ilmu. Yang keduanya, ilmu itu kalau yang baik itu kita ambil, kita praktikkanlah amalan-amalan yang baik itu dalam keluarga kita, keluarga saya juga, dan istiqamah dengannya. Ya. Seterusnya, supaya kita dapat menyediakan anak-anak kita ini cukup bersedia untuk menimba ilmu sebelum dia pergi sekolah. Maknanya emosinya kita dapat kawal dia, dapat sediakan supaya emosi bersedia untuk sekolah. Yang keduanya, dari segi rohaninya pun sedia. Selain daripada keperluan hidupnya, kita sediakan sebelum dia sampai sekolah. Tapi kadang-kala perlu ingat juga bahawa anak-anak ini mengambil kesempatan atas kesediaan kita untuk menyediakan dia bersedia ke sekolah. Contohnya yang tingkatan 3 lah. Untuk makluman sajalah Bila lepas dia tingkatan 3, dia mulalah tak nak pergi sekolah. Khasnya yang lelaki. Kesian lelaki ni. Dia punya alasan senang aja. Tak ada motor, tak nak pergi sekolah. Saya dapat banyak maklumat lah. Tak ada motor, tak nak pergi sekolah. Akhirnya ibu bapa terpaksa berkorban. Senang pula tu dapat beli motor ni, kan? Bayar tak berapa ringgit, lepas tu bayar bulan-bulan, kan? Lepas tu anak baru nak pergi sekolah. Rupanya hal lain lagi pula bila dah dapat motor. Ya, jadi ada baik dan ada buruknya lah. Ya, keadaan itu, jadi kitalah sebagai orang yang lebih dewasa untuk memberikan panduan-panduan yang sesuai untuk anak-anak kita. Demikian juga saya ambil contoh yang kedua, sebab isu semasa keluar pula dekat surat khabar, pihak sekolah katanya menjual apa tu, pil dimensi berapa? Dimensi 08 08 kalau tak salah lah. Yang katanya kalau makan 08 108. Oh, 108. Dia kata kalau makan pil tu anak-anak akan jadi perangainya jadi lebih elok. Jadi apa tu? Kita sebagai ibu bapa harus bersedia dengan keadaan seperti ini. Pada saya ada orang beritahu saya lah, katanya itu kan dah salah akidah. Meletakkan perangai elok, perangai lebih bijak itu kepada kerana makan pil. Jadi apa PPD boleh buat? Memanglah saya tak boleh buat, sebab anak-anak ni saya pun tak tahu kat mana. Jadi siapa yang boleh buat? Ibu bapa. Jadi ruang dan peluang inilah saya cuba share dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya sampaikan supaya tuan-tuan dan puan sendiri ada ilmu yang lebih hebat untuk sampaikan kepada anak. Jangan lantaran pil itu menyebabkan dia lebih pandai. Makan DR01 tak apa lagi, ada juga sekarang ini di luar sana banyak. Minum Nescafe pun boleh katakan akan jadi lebih gagah dan kuat, katakan. Itu satu ayat yang kalau diperinci betul-betul sangat bahaya. Maka kitalah perlu sampaikan kepada anak-anak.
bahawa itu usaha, bukan lantaran pil itu. Ya, bukan lantaran pil dan tiada paksaan pun. Ya, kalau nak beli, belilah, makanlah sebagai suplemen. Ya, tetapi kalau tak beli, jangan pula kita nak susahkan orang yang menjual. Ya, jadi pada saya itulah, saya sebagai bapa, ya, tuan-tuan juga sebagai bapa, sebagai ibu, maka kita ada tanggungjawab bersama untuk membimbing anak-anak kita ini supaya bersedia untuk menimba ilmu di sekolah. Dan seterusnya, saya sangat berharap agar kerjasama erat dengan pihak sekolah dapat ditingkatkan, ya, bagi pihak sekolah melancarkan atau melicinkan perjalanan mendidik anak-anak kita hingga menjadi modal insan yang berkualiti global, yang bermakna kepada masyarakat dan membantu kepada masyarakat, ya, sehingga membentuk keadaan yang harmoni, sejahtera dan mempunyai wawasan yang jelas. Jadi dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan seminar keibubapaan dengan moto Anak Permata Hati Daerah Batu Pahat. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Abdul Rahim bin Lamin, Pegawai Pendidikan Daerah Batu Pahat atas ucapan perasmian itu tadi. Hadirin yang dihormati, majlis akan diserahkan kepada penceramah yang kita undang khas dari jauh. Beliau ialah Yang dihormati Dr. Haji Tengku Asmadi bin Tengku Muhammad. Sedikit latar belakang beliau. Dilahirkan di Kampung Seberang Takir pada 23 Jun 1964, beliau mendapat didikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Seberang Takir dan Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim Fikri, Kuala Terengganu. Pada tahun 1988, beliau menamatkan pengajian di Universiti Sains Malaysia dengan ijazah dalam bidang kejuruteraan sumber mineral. Kecemerlangan akademiknya melayakkan beliau untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat Doktor Falsafah di bawah tajaan IDP Australia. Akhirnya beliau berjaya merealisasikan matlamatnya dan dianugerahkan ijazah Doktor Falsafah dalam bidang kejuruteraan pada usia 29 tahun daripada The University of Queensland, Brisbane, Australia. Seterusnya beliau berkhidmat sebagai pensyarah di Pusat Pengajian Kejuruteraan USM. Pada November 1995, atas minat beliau yang begitu mendalam di dalam bidang motivasi, membuatkan beliau meletakkan jawatan sebagai pensyarah untuk melibatkan diri sepenuh masa memberi kursus-kursus motivasi. Beliau yang merupakan perunding motivasi sering terlibat dalam program-program di kaca TV seperti di TV1, TV2, TV3, TV9, NTV7, TV Bernama dan Astro Awani. Sering ke udara di radio Ikim.fm, Kedah FM, Pahang FM, Perak FM dan KLM FM. Pernah menulis dan memberi pandangan di Harian Metro, Cosmo, Berita Harian, Majalah I, Rapi, Mingguan Wanita, Feminin, Majalah Keluarga, Cermin dan banyak lagi sumbangan beliau. Tanpa membuang masa, majlis mempersilakan Dr. Haji Tengku Asmadi untuk menyampaikan ceramahnya yang pertama bertajuk Kesilapan Lazim dalam Mendidik Anak. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada puan-puan pengerusi majlis yang saya hormati, Pegawai Pendidikan Daerah Batu Pahat Tuan Abdul Rahim bin Lamin. Ini bukan kali pertama saya berjumpa dengan beliau. Beberapa bulan yang lepas saya ke PPD memberikan ceramah keibubapaan kepada kaki tangan di pejabat PPD dan beliau turut hadir sama. Dan saya juga turut berikan ceramah keibubapaan di dewan yang saya pun dah lupa nama sebab bukan selalu datang ke sini. Masa itu dirasmikan oleh yang berhormat ketika itu Puan Zarkasi. Dan yang saya hormati juga yang berusaha Profesor Dr. Haji Hashim bin Saim, pengerusi program seminar keibubapaan ini dan juga penolong Naib Chancellor Hubungan Industri dan Masyarakat, ya, UTHM. Yang saya hormati Puan Hajah Remi, pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan. Alamak, dia tak bagi nama penuh. PT ni untuk apa saya pun. Temenggung Ibrahim. Tu dia, perempuan Temenggung Ibrahim. Sebab ringkas, jadi saya tak tahu apa ringkasan itu. Minta maaf. Dan juga seorang lagi yang duduk di kerusi VIP. Yang ni saya tak payah tengok nama pun tak apa. Saudara alias Mak Zain. Yang mana sekarang saya panggil Tuan alias bin Muhammad Zain. Waktu saya kecil, waktu saya sekolah rendah, sekolah menengah, saya panggil dia Aliah Haji Mak Jing. Aliah Haji Mak Jing. Sebab saya orang Terengganu, orang sekampung dengan saya. Satu kampung, betul-betul satu kampung. Duduk dekat dengan rumah. Dia di Kampung Baru, saya di seberang Takit, bahagian hujung di kawasan Penambang. Jarak antara kawasan saya dengan kawasan dia lebih kurang, saya ingat adalah 2 km, 3 km, tak sampai tak? Tak sampai. Dan di kampung seberang Takit ni, dia satu grup dan saya satu grup. Kami kawan tapi sentiasa bersaing dalam segala aspek. Bersaing dari segi akademik. Bila kami dapat, grup kami dapat keputusan, tengok grup sana berapa markah, kita berapa markah. Bila kita menang, oh kita menang. Ya, berapa orang di grup dia dah masuk universiti, berapa orang pula grup kami masuk universiti. Tak puas hati, lawan bola pula. Itulah dia. Jadi bila dia beritahu saya alias, saya tengah fikir yang mana satu. Jadi saya pun tanya dia, mana satu namamu ni? Dia pun tunjuk alias. Oh, alias kenapa lain sangat rupanya? Kan? Dulu handsome sikit, sekarang handsome banyak. Okey, insya-Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada semua ibu bapa yang sudi hadir pada pagi ini, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Jadi saya diberikan tanggungjawab. Ya, saya tengok jam ni kita nak rehat 10.30. Jadi saya ada masa 1 jam lebih. Jadi saya tak nak pakai slide-slide saya. Ya, sebab apa, kalau saya pakai slide, maka apa yang saya nak sampaikan nanti akan terikat dengan slide itu. Jadi saya tak nak pakai slide. Tapi saya nak kongsikan. Sebab bila saya kongsikan, apa yang ada dalam fikiran saya dapat kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Baik, tajuk kita pagi ini yang diminta, diamanahkan kepada saya adalah tentang kesilapan lazim. Ya, kesilapan lazim iaitu kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh kita sebagai ibu bapa yang kita rasa biasa, sebenarnya tidak biasa. Yang kita tak sedar, yang kita sebenarnya melakukan kesilapan itu. Ini yang akan saya bincangkan supaya sekurang-kurangnya perkongsian pagi ini dapat sesuatu. Ya, dapat sesuatu yang kita nak bawa balik. Dan dalam sesi yang kedua saya akan tunjukkan bagaimana cara kita nak program minda anak-anak kita. Sebab cabaran dia, tuan-tuan dan puan-puan, memang betul kata Tuan PPD tadi, cabaran untuk kita
mendidik, membesarkan anak-anak generasi Y bukannya senang. Kalau Tuan PPD ada 6 anak, saya ada 8 orang anak. Dan saya masih rasa tak cukup lagi. Tapi saya mengelat sedikit. Mengelat. Sebab apa? Tuan PPD 8 anak dari seorang isteri. Kedua, saya daripada 2 keluarga, 5 campur 3. Jadi kesilapan lazim nombor 1, apabila orang perempuan tahu saya ni hidup berpoligami, dia susah hati. Kesilapan lazim nombor 1. Dia susah hati bila dia nak mendengar cerita daripada Dr. Tengku Asmadi, sebab Dr. Tengku Asmadi ni ada isteri 2. Saya bercakap semalam dekat tangkap, saya heran bila saya beritahu secara jujur saya ada isteri 2, orang lain susah hati tak boleh tidur malam, sedangkan isteri saya dua-dua elok aja tidur sebelah saya. Isteri saya elok saja yang mamanya ambil anak-anak bersama dengan dia, lepas tu mami ambil pula anak-anak bersama dengan dia. Isteri saya bahagia dengan saya, baik berdua, orang lain susah hati. Orang lain yang tukang tak boleh tidur malam. Macam mana ni Dr. Tengku ni boleh kau. Dan dia susah hati bila suami dia berkawan berapat dengan Dr. Tengku Asmadi. Jangan begitu, jangan begitu. Kalau suami puan-puan datang tanya saya nak berkahwin 2, saya boleh suruh dia fikir 100 kali puan. Bukan 10 kali, 100 kali. Okay, because life is not that easy, bukan senang sebenarnya. Ya? Jadi bukan senang. Ya, sebab apa? Pertama, ya, ada orang tak lakukan kerana dia takut bini. 1. Ada yang kedua kata bini tidak takut dia. 2. Ada yang kata dia tak buat sebab bini menakutkan. 3. Okey, enough. Tapi terus terang tuan-tuan puan-puan, saya 8 anak, 88 alhamdulillah bahagia. Kenapa saya cari anak, bukan cari anak lah, berusaha untuk dapat anak ramai? Sebab kesilapan kita lupa bila kita besarkan anak-anak kita, apa perkara yang paling penting dan paling utama sekali. Kita duk fikir macam mana kita nak jadikan dia pelajar yang cemerlang. Habis kalau dia cemerlang, apa selepas tu? Kita nak dia jadi orang hebat, nak dia masuk universiti. Okey, bila dia masuk, dia dah cemerlang, dapat semua A, dapat nombor 1, masuk universiti, apa selepas itu? Kita nak dia dapat bekerja, dapat jawatan yang tinggi, dapat gaji yang besar. Okey, dia dapat jawatan yang besar dan jawatan yang tinggi, gaji yang besar, apa selepas itu? Jadi kita lupa bahawa kita besarkan anak-anak, yang pertama bukan semata-mata nak tengok dia berjaya. Tetapi kita sebenarnya, kalau bagi yang Islam, yang tudus yang non-Muslim, kadang-kadang saya ambil elemen-elemen Islam, I hope you don't mind. Okay, I'm very sorry but I have to say that. Okay, but don't worry, I will share so many things. Okay, yang tak ada kaitan dengan agama pun. But I have from time to time, okay, touch on the religious factor. Okay, sebab apa? Sebab bila kita mati, apa yang kita bawa balik tuan-tuan dan puan-puan? Pertama, kita bawa balik sedekah dan amal jariah kita. Kedua, kita bawa balik ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kita ada dan dipanjangkan kepada orang lain. Sama ada dalam bentuk penulisan buku-buku, dalam penulisan kitab-kitab, ataupun kita sebagai cikgu-cikgu, kita ajar di anak-anak didik sampai berjaya. Itu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, yang kita akan bawa balik bila kita mati nanti adalah doa anak-anak yang soleh. Doa anak-anak yang soleh. Jadi kalau kita ada seorang anak, kalau anak tu soleh, alhamdulillah. Tapi kalau kita ada 8 anak kita soleh, lagi alhamdulillah. Kaya kita di alam sana nanti. Sebab apa? Kita ada 8 orang anak yang mendoakan kita. Doa anak-anak yang soleh. Ini yang kita bawa balik. Kita tak bawa balik yang gaji dia beratus ribu. Kita tak bawa balik yang nama-nama besar yang dia cipta.
Tapi kita kena bawa balik doa anak-anak yang soleh. Kesilapan lazim nombor 1 yang kerap sangat kita lupa bahawa kita nak anak kita doakan kita. Kita besarkan dia, kita bagi dia makan, kita bagi dia tuition, masuk dia program itu, seminar ini, hantar ke dia pada sekolah yang bagus. Kita waktu dia sekolah, kita terlibat dengan pihak sekolah, aktif dengan PIBG. Saya sendiri pernah jadi pengurusi PIBG berbelas tahun. Sebelum saya pindah daripada Ipoh ke Kuala Lumpur, saya terpaksa lepaskan jawatan pengerusi. Ya, kita pastikan dia masuk universiti dan sebagainya. Tetapi kita tidak pastikan perkara yang paling mudah sekali, bahawa anak kita doakan kita pagi, petang, siang, malam. Kita tak pastikan benda tu. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau anak kita masih hidup, dia ada depan mata kita, dia tak doakan kita, adakah tuan-tuan dan puan-puan ingat bila kita 7 kaki dalam tanah, dia akan doakan kita? Tak adanya. Dia rebut harta kita, dia bahagikan kereta kita ada 2 biji, dijual ke mungkin ataupun diberikan. Rumah yang kita ada, ya, ditinggalkan, masing-masing ada rumah, dijualnya, duit tu diagih-agihkan. Tanah yang kita ada sekangkang kera, berebut, mungkin bergaduh. Ya, masa mana dia nak fikir doakan kita? Sebab itu kesilapan lazim. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, balik ni nanti, panggil anak depan kita, ajak anak pagi-pagi doa. Jangan harap yang dia doa waktu lepas solat saya, ya Allah, ya Tuhanku, kasihanlah kedua ibu bapaku. Kadang-kadang doa tu pun dia baca dalam Arab, dia tak tahu apa makna. Kita nak dia duduk depan kita, dia doa. Biar dalam bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah. Ya. Ampunkanlah dosa-dosa ibu bapaku, ya Allah. Kasihanilah kedua ibu bapaku, ya Allah. Biar dia doa pagi, dia doa petang. Dia doa pagi, dia doa petang. Kita balik, kita pastikan, ajar dia, walaupun dia dah besar, kalau yang kecil kita ajar dia, ni ayah ajar ni, mak ajar, doa untuk mak, doa untuk ayah, waktu mak dan ayah hidup. Sebab apa? Kalau waktu kita hidup, dia doa untuk kita, insya-Allah bila kita mati, doa itu sampai pada kita, kaya kita di alam sana. Ramai orang lupa, tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang lupa. Sebab tu, orang tanya saya, kenapa saya berpoligami? Saya kata saya nak anak yang banyak. Serius. Saya pergi satu keluarga, saya tengok anak dia ramai. Saya kata, ya Allah, kaya di alam sana. Saya tanya isteri saya, kan, awak sanggup lahirkan anak berapa orang? Abang, saya 5 je bang, saya tak sanggup dah. Dan saya kata, tak apalah kalau macam tu, izinkan saya. Kan, saya nak anak ramai. Dan tuan-tuan dan puan-puan, anak saya waktu 2 orang lahir di Australia. Jadi Australia tak ada Islamic school. Bila tak ada Islamic school, maka anak saya sana memang orang putih berabuk. Anak saya yang pertama dengan yang kedua lahir Australia, pasport place of birth Australia. Oh, bangga. Tapi memanglah bahasa Inggeris dia berabuk sungguh. Yang nombor 2 yang lahir kat sana sekarang dekat UiTM buat degree final year dalam English for Professional Communication. Sebab dia minat dah. Baik. Saya ingin sangat ada di kalangan anak saya yang terdiri daripada hafiz Al-Quran. Dan saya nak kalau boleh anak yang itu biarlah lelaki. Hikmat Allah Ta'ala, nikmat Allah Ta'ala bagi daripada keluarga yang kedua, saya dapat 1 anak perempuan, 2 anak lelaki. Yang perempuan umur 10 tahun, yang lelaki umur 5 tahun, yang seorang lagi lelaki umur 2 bulan. Yang 5 tahun, saya nak sangat, at least seorang jadi Al-Hafiz. Yang 5 tahun sekarang ni saya masuk ke sekolah swasta di sana, di Kuala Lumpur. Sebab ialah kalau kita berduit, kita boleh buat macam-macam. Masuk sekolah swasta dan dia pada umur 5 tahun, dia dah hafal Quran, juzuz tengah hafal Quran, juzuz amma. Dan dijangkakan pada umur dia 10 tahun dia akan habis 30 juz Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, seorang anak kita yang Al-Hafiz boleh menyelamatkan 10 orang di akhirat nanti. Okey, saya kira-kira ada 8 anak, ada dua isteri, campur saya seorang, 11, maknanya tak cukup seorang lagi.
Plan yang kedua pula, anak yang kedua pula kena jadi Al-Hafiz seorang lagi. Doa pada Allah, ya Allah, saya nak lagi seorang Al-Hafiz. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah restu, saya buat produk Jus Q kat luar tu, yang 30 juz Quran tu, bagi anak isteri saya makan daripada kandungan dia 1 bulan. Lahir anak saya pada 17 Ramadan, hari nuzul Quran, waktu solat Jumaat, hari Jumaat, bulan Ramadan. Hari tengah hujan lebat. Itu dia, terus bagi nama Hafizin. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita bila kita besarkan anak, yang pertama, sebelum kita fikirkan pasal akademik, fikirkan pasal agama dulu. Sebab anak-anak yang mempunyai pegangan agama yang kuat, mereka sebenarnya ada value. Agama Hindu, agama Buddha, agama Kristian, agama Yahudi, mereka mengajar value. Cuma dari segi akidahnya berbeza dengan kita. Tetapi dari segi value-nya sama, ada persamaannya. Mereka mengajar sistem nilai yang bagus. Jadi oleh sebab itu bila kita tingkatkan anak-anak kita dengan nilai agama, maka kita masuk nilai-nilai yang baik ke dalam diri anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya PPD mungkin terlibat dengan kawasan sekitarnya. Saya terlibat dengan masalah pelajar anak-anak satu Malaysia. Seluruh pelajar yang mengikuti program saya, tuan-tuan dan puan-puan, lebih daripada 100,000 orang. Daripada tahun 95 saya jalankan program sampai sekarang lebih 100,000 orang. Masalah sebenarnya yang dia berhadapan dengan anak-anak kita, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, kadang-kadang memang tak terfikir, memang teruk, memang dahsyat. Tuan PPD mungkin mendengar sebahagian daripadanya. Dan saya sebagai motivator yang datang kepada saya, setengah tu, cikgu tak tahu, orang tak tahu, keluarga tak tahu. Contoh, satu hari saya buat motivasi. Bila saya buat motivasi, budak-budak ni tengah ceria, tengah riang apa semua. Budak ni macam dia dalam dunia dia. Dia seolah-olah tak bersama dengan kelompok yang sedang ceria. Saya kata budak ni ada masalah. Waktu rehat kita tarik dia. Jumpa dia. Tanya dia. Betul-betul tanya. Bila dia rasa saya orang dia percaya, saya kata, saya takkan sampaikan cerita ini kepada siapa pun. Beritahu saya. Akhirnya baru dia ceritakan. Dia ceritakan, dia kata apa? Dia kata, dia tingkatan 2. Bila dia tingkatan 2, dia berkenalan melalui media sosial, dengan Facebook dan sebagainya sekarang kan. Maka dia berkenalan dengan orang yang lebih dewasa. Umur budak lelaki itu 20 tahun lebih. Bila dia berkenalan, maka dia mulalah datang kepercayaan. Dia berjumpa di pasar malam. Budak tu pun angkut, dia ni cerita di Kuala Lumpur. Angkut dia pergi ke rumah bujang dia. Dan di rumah bujang dia sebenarnya dah ada 5 orang sedang menunggu. Dan dikerjakan malam tu. Diambil gambar-gambar dan sebagainya. Awak cerita buat laporan polis, awak beritahu mak gambar ni akan tersebar dalam internet. Siapa nak? Maka dia tak berani buat apa-apa. Dia balik rumah diam. Maka bila dia balik rumah dia ingat dah selesai. Sebulan selepas itu, maka budak ni telefon lagi, ugut, datang, serah diri lagi. Kena kerjakan lagi. 2 kali kena. Hantar balik. Kemudian budak ni mula fikir, aku buat macam tu tak dapat apa-apa. Dia mula memperdagangkan dirinya sendiri, bukan ada bapa ayam pun. Dalam internet siapa nak boleh jumpa dia RM50. 2 orang 2 kali 50. 3 orang 3 kali 50. Rosak jadi budak ni. Form 2. Datang, mula-mula budak-budak kita tak boleh percaya sangat cakap dia. Okey. Kita test. Suruh saya, minta staff saya, kau telefon. Betul, siap buat temu janji nak jumpa kat mana. Confirm. Panggil budak tu balik, kita perbetulkan fikiran dia. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Ini berdasarkan pengalaman. Apa yang saya nak ceritakan ini mungkin sedikit out of context dan juga sedikit
mungkin bukan sedikit, mungkin sebahagian mungkin kata, ya ke doktor? Saya tak kisah. Saya nak cerita ini berdasarkan pengalaman supaya tuan-tuan dan puan-puan dengar, dan mungkin cerita-cerita yang saya nak cerita punca kepada masalah itu, mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak percaya, it doesn't matter. Ambil itu sebagai information. Satu hari, bila berdepan dengan masalah itu, tuan-tuan dan puan-puan mungkin terfikir, apakah itu puncanya? Saya, bila orang datang for personal coaching, Prof, personal coaching, saya walaupun engineering tuan, I'm a certified NLP practitioner, international certified. I'm a certified timeline therapist. I am a certified lab profile, language and behavior profile. I am a certified international certified timeline therapist to remove phobia, trauma and everything. And I'm a certified. Sebab apa? Untuk jadi motivator, you have to have that kind of CJ certification. Okay. Bila saya berdepan dengan kes-kes anak-anak yang bermasalah, 99%, bila kita tengok masalah anak, sebenarnya di dalam badan dia ada the third element ataupun elemen lain. Allah tak payah cakap berlapis, ada jin dalam badan. You ke doktor? That's why I say, bercakap dengan setengah orang, ya ke doktor? Ya. Sebab apa? Saya boleh bagi senarai telefon nama-nama ni yang saya dah rawat. Anak dia seorang pemain golf Selangor. Ayah dia seorang tokoh korporat. Mak dia cikgu sekolah yang mengajar di Bukit Beruntung. Masih cikgu lagi sekarang. Cikgu Nurliza nama dia. Mak dia dengan ayah dia bawa budak ni. Datang jumpa saya. Budak ni jadi liar. Budak ni mula berkawan dengan tu. Mula balik malam. Mula tak nak belajar. Okey. Bila duduk depan saya kata satu syarat. Nak jumpa saya boleh. Tetapi, benarkan saya rawat anak tu. You percaya, you tak percaya, doesn't matter. Benarkan saya rawat. Kalau saya tak rawat budak tu, saya tak nak cakap, saya tak nak nasihat, saya tak nak counselling ke apa, saya tak nak buat. Kenapa? Sebab bila saya bercakap dengan dia, di hati dia ada orang lain yang berbisik-bisik di dalam hatinya. Jadi allow me. Maka dia benarkan. Bila dia benarkan, saya rawat menjerit tak sedar. Tak sedar. Bila dia tak sedar, kita rawat. Dia nak bertumbuk saya. Bila habis saya rawat, mak dia kata, abang, tadi abang nak tumbuk doktor. Ya ke? Takkan abang nak tumbuk doktor? Ya, tunjuk video. Kenapa abang macam tu? See? Dia tak tahu. Tetapi selepas saya rawat, alhamdulillah sampai hari ni. Elok pergi sekolah, belajar, nak ambil SPM tahun ni. Dah 8 bulan saya rawat dia. Di Johor Bahru saya rawat. 2 tahun tak pergi sekolah, tuan-tuan dan puan-puan. 2 tahun tak pergi sekolah di Johor Bahru. Anak tu datang motivasi saya rawat daripada hujung rambut sampai hujung kaki penuh gangguan. Lepas rawatan, dia dah jumpa kaunselor, dia dah jumpa psikiatris, dah jumpa macam-macam. Lepas rawatan, elok pergi sekolah. Jadi, apa berlaku? Saya tak pasti untuk orang yang bukan Islam, tapi kami di masyarakat Melayu, tok nenek kita dulu nak jadi tok pawang, nak jadi tok dukun, jadi tok guru silat, jadi tok bidan, jadi tok ketua kampung yang mengamalkan macam-macam benda. Dan benda ni jatuh kepada keturunan dan jatuh pada anak. Anak jadi pemalas luar biasa, anak jadi degil sangat-sangat, anak jadi baran, adik-beradik bergaduh, aku tengok kau benci, kau tengok aku benci. This thing happen. Jadi kesilapan yang kedua, yang berlaku dalam masyarakat kerana kita tidak sedar dan tidak ambil kisah dan tidak peduli tentang elemen ini. Ambil tahu, cari, buat rawatan Islam. Lakukan apa sahaja. Bila kita nak baca Yasin hari Jumaat, letak air kat depan satu. Lepas tu bagi dia minum. Kalau masalah dia serius, minum air Yasin, minum apa tak baik, cari orang, rawat. Selesaikan masalah tu. Saya dah rawat beribu orang. Dan saya purposely belajar perubatan Islam dan saya adalah exco dalam GAPIMA, Gabungan Perubatan Islam Malaysia. Yang diistiraf oleh JAKIM. Saya exco dia. Dan saya dalam GAPIMA dan saya purposely belajar ilmu itu
untuk bantu orang. 2. Ini cerita-cerita yang tuan-tuan dan puan-puan nak saya datang, saya bawa cerita-cerita yang tuan-tuan dan puan-puan mungkin tak pernah dengar dan tak pernah sedar. Okay? Baik, kesilapan kita yang ketiga. Okay? Kita terlalu percaya cakap anak. Anak balik mengadu pada kita, kita cepat percaya. Tuan-tuan dan puan-puan, anak boleh belajar berbohong. Bermula daripada umur 3 tahun dia dah pandai bohong kita. Dah pandai menipu. Orang tanya saya, bermula pada umur berapa anak-anak mula menipu mak ayah dia? Bermula umur 3 tahun. Siapa jatuhkan air ni? Bukan adik. Tipulah tu. Betul? Padahal dia depan mata jatuh. Dia sudah belajar menipu pada usia 3 tahun. Dia menipu kerana nak selamatkan diri dia dari kena marah. Jadi oleh sebab itu, kita dengan anak-anak jangan pakai 100% cakap anak. Sebab itu, ramai di antara cikgu-cikgu terpaksa membiarkan saja anak muridnya nak jadi bermasalah ke, nak jadi apa, terpaksa dibiarkan. Sebab apa? Bila diadu kepada ibu bapanya, ibu bapa marah cikgu balik. Baru ni, di sekolah anak saya. Anak saya yang tahun 3, dia macam kembar tau, sebab dia 2 beradik ni daripada ibu lain-lain, sekolah sama, kelas lain-lain. Tapi sekolah sama, so macam kembar. Kan? Jadi kadang-kadang orang ingat kembar. Doktor, kembar ke? Ya kembar, tapi amat lain-lain. Tahun sama lahir. Lewat sebulan je. Kan? 9 tahun. Dia pengawas. Ya? Ni dia tengah camping pengawas ni. Dia cerita pada saya, dia kata, dia kata, kawan dia budak perempuan ni memang bermasalah. Dia suka buat cerita, dia suka masalah kat sekolah. Dia sendiri menceritakan memang masalah. Budak perempuan ni boleh buat cerita, dia beritahu kepada ayah dia, budak lelaki ni cabul dia. Dan mak ayah tu datang, marah budak lelaki tu dekat sekolah. Kesian. Mak ayah percaya cakap anak dia. Percaya cakap anak dia. Bulat-bulat. Tu kesilapan dia. Dia percaya. So anak tu jadi tengok mak aku belakang aku. Ayah aku. Kau marah lagi aku. Kau main-main dengan aku. Mak aku, ayah aku ada kat belakang aku. Kesilapannya kita percaya bulat-bulat cakap anak begitu. Akhirnya budak lelaki tu dikenakan hukuman apa semua. Ayah tu pun bawa anak tu keluar. Kan? Bawa anak tu keluar, masuk sekolah lain. Baru seminggu masuk sekolah lain, anak dia kata, budak lelaki sekolah ni pula cabul dia. Terkejut ayah dia. Takkan semua budak cabul anak aku kot? Bukan lawa pun budak dia. Rupanya masalah mental. Tengok tuan-tuan, percaya sangat cakap anak. Bulat-bulat. Jangan. Boleh percaya cakap anak, tetapi tidak sampai kita spoil anak kita. Ya. Kalau dululah kan, saya pergi sekolah dulu, mak siap bagi tahu pada cikgu nak rotan Asmadi ni, rotan lah. Ya? Janji dia belajar, dia jadi orang. Hari ni tak berani PPD ke, Tuan Guru Besar ke, kan? Jangan kata rotan, baru ada isu-isu macam makan ke, isu macam-macam isu lah. Semua dibawa kepada pihak-pihak tertentu. Sekarang ni zaman orang saman orang. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kesilapan kita dengar sangat cakap anak banyak. Kita kena kaji, kena cari. Baik. Kesilapan yang ketiga. Berapa dah? Kesilapan yang keempat. Kita terlalu obses kepada anak ni supaya dapat nombor 1, dapat semua A. Saya tak tahulah tuan-tuan dan puan-puan, saya buat motivasi kan, kenapa orang nak sangat ni, anak dia biar dapat nombor 1, biar dapat semua A. Saya kata, okey, kalau dia dapat nombor 1, dia dapat semua A, dia nak jadi apa? Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena terima anak kita mungkin ada bakat kebolehan yang berbeza-beza. Okey? Kalau semua orang, kita nak jadi doktor, jurutera, profesor, lawyer, siapa hari ni nak tolong pasang mic? Takkan Prof Hashim sendiri nak datang tolong pasang mic program kita. Bermakna ada orang
Dia hebat dalam bidang PA system contoh. Audio visual contoh. Ada orang, kalau semua orang nak jadi profesor, baru kita dikira sebagai berjaya, siapa nak buat kita punya LCD, punya tu apa semua? Siapa nak jadi juru kamera kita? Kan? Jadi di situ kita kena faham, Allah Subhanahu Wa Taala itu adil. Kalau ikut kepada Islam, apabila anak itu berusia 4 bulan 120 hari dalam kandungan ibunya, maka datanglah malaikat meniupkan roh ya ke dalam anak yang berusia 120 hari. Dan ketika itu ditentukan rezekinya, ditentukan ajalnya, ditentukan untung baik dan untung buruknya. Itu kata Nabi. Baik, apa makna rezeki? Adakah bermakna kalau macam tu satu hari anak saya jadi profesor, itu rezeki dia. Habis satu hari anak saya jadi tukang sapu sampah, nak buat macam mana, itu rezeki dia? Tidak. Yang dikatakan rezeki itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan anak-anak kita bakat, kebolehan, kelebihan yang ada pada dia, tak ada pada orang lain, yang kita kena suburkan bakat, kebolehan, kelebihan itu supaya dengan bakat, kebolehan, kelebihan itu menjadi punca rezeki bagi dia. Macam tu. Kita bagi dia pelajaran yang terbaik. Kalau dia tak boleh dapat 17A1 macam Nur Amalina Cik Bakri, biarkanlah. Sebab yang masuk universiti bukan semuanya 17A1. Yang masuk UTHM ni bukannya semua 17A1. Semalam saya habis baru hari program dengan Kolej Matrikulasi. Tuan-tuan dan puan-puan, Kolej Matrikulasi Johor ditangkap. Saya habis dengan pelajar-pelajar. Kita ada pelajar-pelajar lebih kurang 2,000 orang anak-anak pelajar di sana. Ada juga sebahagiannya pelajar India dan pelajar Cina. Okey? Yang dapat 4 flat, Cina, India, Cina, India, Cina, India, Cina, India. Seorang aja pelajar Melayu dapat 4 flat. Dan ada pelajar Melayu dapat 0 flat. Fail all subject. Itu yang dia minta saya. Dia kata apa? Doktor, result baru-baru ni. Okey? 80% result below 3-pointer. 2.9 and below, Prof. Kolej Matrikulasi. So, panggil Dr. Teguh Asmadi, tekan panic button. Suruh saya cuci. Saya sapu sungguh semalam. Boleh tengok dekat Facebook saya, apa kata budak-budak selepas saya basuh di semalam. Best doktor, datang lagi doktor, kami baru sedar doktor, baru kami nak belajar ni doktor. Baru nak tahu, baru nak belajar. Okey? Jadi, kita kena faham bahawa ada setengah budak yang itu memang patut kena cemerlang lah pasal dia dah memang bijak. Tapi tak semua budak boleh bijak macam tu. Ya? Kalau dulu saya pernah bawa bila Nur Amalina Cik Bakri tahun 2004, bila dia dapat 17A1, tuan-tuan dan puan-puan, saya seronok, saya bawa kisah Nur Amalina Cik Bakri ni satu Malaysia. Saya kenal ayah dia, saya kenal mak dia. Ya, masa tu mak dia penolong kanan dari sebuah sekolah di Kulai Johor. Telefon saya minta saya buat program parenting kat sana. Baik. Saya pun cerita. Bila cerita tentang kejayaan Amalina, tiba-tiba di satu sekolah, ada seorang budak, waktu soal jawab, dia kata apa? Doktor, Amalina bolehlah doktor. Saya kata, kenapa Amalina boleh? Doktor takkan tak baca kisah Amalina? Saya baca, saya tahu, saya kenal keluarga dia. Kenapa Amalina boleh? Cuba doktor fikir, doktor. Amalina tu darjah 1, nombor 1, darjah 2, nombor 1, darjah 3, nombor 1, darjah 4, nombor 1, darjah 5, nombor 1, nombor 1. Sebab tu dia dapat 17A1, masuk Kolej Tengku Kursiah, bersaing dengan pelajar yang cemerlang-cemerlang semua, nombor 1 juga. Yang saya ni doktor, darjah 1 nombor 10, darjah 2, 20, darjah 3, 30, main duk tambah 10. Masa tu saya terfikir tau, betul juga. Impossible saya bawa cerita Amalina boleh connect dengan dia. So cerita saya tidak memotivasikan dia. Lepas pada tu saya dah tak bawa cerita Amalina dah. Saya bawa cerita apa? Saya bawa cerita pelajar-pelajar yang datang program saya. Ya? Contoh dia ada video-video dalam pengakuan. Contoh dia saya ambil contoh.
seorang pelajar bernama Harif Ahmad. Pelajar ni tahun 2000 datang motivasi saya. Mak dia tipu dia untuk dia masuk motivasi saya. Kalau dia kata, mak dia kata, jom masuk motivasi, tobat dia tak nak masuk. Budak tu tingkatan 3 tuan, puan. Mat rempit, lumba haram, kaki gaduh, gangster, ponting kelas. Semua ada, Prof. Budak ni. Baik. Berparut-parut dari patah tangan, bergaduh, jatuh motor apa semua. Mak dia tipu sampai kat dewan, masukkan dia, mak dia pun cabut lari. Dia pun duduk dalam dewan tahun 2000 ni. Sebab mak dia, masa UPSR dia dapat 2A 3B. Maknanya 2A 3B, cikgu, budak tu bagus. Mungkin nasib tak berapa bagus, tapi dapat 2A 3B, okey lah, otak bagus lah tu. Lepas tu, dah naik tingkatan 1, dia berkawan dengan budak tingkatan 4, tingkatan 5 dan budak lepasan sekolah. Ini kesilapan ibu bapa bila dia tengok anak dia berkawan dengan orang yang lebih dewasa, dia tidak pantau habis-habisan. Anak dia bila kawan dengan orang besar ni, kadang-kadang orang besar ni yang besar-besar ni ambil kesempatan ni. Jadi, budak ni pun main motor sampai tingkatan 3, trial dia B, C, D, sign fail, matematik fail. Mak dia masukkan motivasi kat saya masa tu tinggal 42 hari lagi PMR. 42 hari tuan-tuan dan puan-puan. Saya suruh orang tulis, dia masing-masing anak-anak kita tulis besar nak jadi apa. Ya? Sebab apa? Kesilapan kita satu lagi, kita tak tanam dalam fikiran anak-anak kita cita-cita. Kita tak tanam cita-cita daripada dia kecil. Kebanyakan ibu bapa tak peduli pun nak jadi apa. Sebab bukti bila saya tanya anak-anak ni, besar nak jadi apa? Entah. Besar nak jadi apa? Tak tahu. Besar nak jadi apa? Apa-apa je lah. Besar nak jadi apa? Tak fikir pun lagi. Kena yang warak sikit. Besar nak jadi apa? Itu kan kerja Allah. Payah ha? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila saya suruh budak ni saya tanam supaya dia ada cita-cita, masing-masing tanam cita-cita. Nak jadi doktor, jurutera, lawyer, arkitek, designer. Sampai budak rempit ni, yang fail matematik dan sains, besar nak jadi apa? Perdana Menteri Malaysia. Saya kata budak ni lawyer buruk betul. Saya suruh dia padam, dia tak nak padam. Saya kata, serius pula budak ni? Okey. Dia balik daripada motivasi alihan pelajar 2 hari yang saya jalankan. Balik saja, 42 hari belajar, dapat 8A. Dapat masuk MRSM. Dapat 10A masa SPM. Itu tahun 2000 punya cerita. Sekarang tahun 2013, dia sekarang adalah Setiausaha Sulit kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri sayang dekat dia. Dia orang muda yang naik pangkat laju, potong banyak senior-senior dia. Sekarang dia adalah Setiausaha Sulit. Jadi di sini kita tengok bahawa kadang-kadang kita ni, kita ni mudah bila kita tengok anak kita gagal, anak kita bermasalah, kita terus label tau. Ini kesilapan kita. Kita suka label budak-budak. Anak ni degil, anak ni macam ni, anak ni begitu. Jangan label anak. Jangan label anak, anak ni pemalas, anak ni. Kadang-kadang kita pergi bercakap dekat cikgu. Cikgu, tolonglah cikgu, tengok anak saya ni malas, anak tertunduk. Setiap kali kita label dia depan cikgu, depan orang penting, depan orang besar, setiap kali kita memperkukuhkan belief system dia, kepercayaan dia bahawa itulah dia. Itulah dia. Saya nak cerita satu kisah tentang seorang profesor. Ni true story kajian yang dibuat di Britain. Ada seorang profesor, dia pergi ke satu sekolah. Dia profesor dalam bidang psikologi. Dia pergi satu sekolah, dia nak buat satu research, R&D. Bila dia pergi satu sekolah, dia tanya sekolah, bagaimana budak-budak ni diasingkan kelasnya. Maka budak-budak ni, cikgu kata budak-budak ni diasingkan mengikut pencapaian mereka. Kelas pertama budak bijak-bijak, kedua kurang bijak, ketiga lagi kurang bijak. Yang paling hujung budak yang paling bermasalah.
corot-corot. Itu cara kita asingkan supaya mudah kita bantu mereka. Baik. Profesor ni kata apa? Cikgu dah buat satu kesilapan sebenarnya. Kita mungkin tengok budak ni duduk di kelas yang corot. Tetapi sebenarnya mereka ni mungkin mempunyai IQ yang bagus. Jadi oleh sebab itu, kenapa tidak kalau cikgu bersetuju, kita sebab saya sedang ada buat kajian, kalau cikgu setuju, kita asingkan budak-budak ini mengikut kemampuan IQ dia. Guru besar pun tanya, macam mana kita nak tahu IQ dia? Tak apa, saya ada set soalan, kita buat ujian IQ. Setuju? Setuju. Maka profesor tu pun buat ujian IQ. Bila dia berikan ujian IQ pada anak-anak ni tadi, selepas dapat ujian IQ, maka profesor ni pun alih budak-budak ni daripada ada budak daripada kelas pertama duduk kelas hujung, ada daripada kelas hujung naik kelas pertama dan sebagainya, maka profesor ni kata apa? Mereka dah tak ada, ni kelas pandai, ni kelas kurang pandai, tak ada. Mereka ni dah jadi sama, kata dia. Okey? Mengikut IQ dan kecenderungan masing-masing. Okey. Tapi profesor dah bagi amaran. Amaran cikgu, budak kalau IQ dia tinggi, dia banyak akal, dia banyak fikir, dia banyak perangai. Cikgu kena banyak sabar, cikgu kena banyak cara, cikgu kena kreatif dengan pendekatan dan cikgu kena buat apa sahaja. Jadi cikgu-cikgu ni merungut. Dengan guru besar, betul lah guru besar, peninglah kepala saya. Sabar, profesor kata, budak cerdik, banyak akal. Buat lagi, buat lagi. Dan hasilnya pada tahun itu, keputusan peperiksaan sekolah itu meningkat secara sangat mendadak. Jadi profesor tu datang balik. Tanya, apa hasilnya? Cikgu pun kata, betul lah prof, betul lah yang prof cara prof, kami ni silap lah dahulu. Ya kita asing ikut peratusan, rupanya betul lah prof, kita kena ikut IQ. Guru besar pun seronok dan sebagainya. Prof tu pun kumpul cikgu-cikgu semua. Cikgu-cikgu, sebenarnya saya tak asingkan budak itu mengikut IQ pun. Hai? Kan prof buat ujian IQ tu sebelum tu, betul. Saya balik ke pejabat saya, ujian IQ tu semua saya bakul sampahkan. Habis tu macam mana prof nak tahu yang mana nak masuk mana nak masuk sini? Saya ambil secara rambang saja. Yang ini, dia masuk sini lah, dia masuk sana lah. Asalkan semua kelas itu bercampur-campur, saya masuk secara rambang. Sebenarnya cikgu-cikgu, budak-budak itu masih sama. Cara cikgu melihat mereka sudah berbeza. Expectation cikgu kepada budak-budak sudah berbeza. Expectation ibu bapa kepada anak-anak sudah berbeza. Mereka mempunyai satu expectation, oh anak aku boleh berjaya. Dan mereka mencari cara. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, expectation kita sebagai guru dan ibu bapa terhadap anak-anak kena tinggi. Kalau kita letak rendah, maka kita akan buat perkara yang merugikan anak-anak kita. Sebagai contoh misalnya paling mudah, kita ambil contoh paling mudah, bila kita tahu anak kita kelas hujung, kalau cikgu kata, tuan balik beli buku bagi dia buat latihan. Tak payahlah cikgu, dia balik bukan buat pun. See? Kita dah seletak satu ekspektasi rendah. Bukan kita kata, tak apa cikgu, saya akan beli buku, saya akan cari cara, saya akan bagi dia dorongan, saya akan beri dia ganjaran, saya akan tengok duduk depan dia, saya akan lakukan apa saja, yang pasti saya akan pastikan dia buat cikgu. Kan different. Kan lain tu. Jadi expectation kita terhadap anak membuatkan behavior kita, tingkah laku kita seiring dengan expectation kita. Kita tahu anak ni tak berapa nak cerdik, kita layan dia cara tak cerdik. Kita tahu anak ni pandai, bukan main lagi. Cari bagi tuition, bagi buku, bagi itu, bagi ini, buat tu. Ni anak ni boleh berjaya. Yang ni tak payahlah, dia bukan boleh. See? Bukan kita nak cari cara. Bukan kita nak fikir pendekatan. Bukan kita nak ubah. Bukan kita nak minta pertolongan orang. Tak. Anak saya tak boleh doktor. Expectation kita sebenarnya yang membuatkan anak-anak itu gagal. Kenapa budak Harif Ahmad dulu budak rempit, fail matematik, fail sains, sekarang boleh jadi usaha sulit yang berhormat Timbalan Perdana Menteri kerana cita-cita dia jadi PM? Kenapa? Ketika mak dia masukkan dia dalam program saya, mak dia mengadu macam-macam, saya tak pakai satu pun.
Bila dia duduk dalam program saya tak nampak ini budak rempit, saya tak nampak ini budak bermasalah, saya tak nampak kaki gaduh, saya tak nampak. Yang saya nampak ini budak boleh cemerlang. Dia belum tahu cara, dia belum tahu kaedah, dia perlukan bimbingan, dia perlukan bantuan. Ini budak. Maka kita berikan dia apa yang dia perlukan. Baru dia boleh berjaya. Jangan kita letakkan jangkaan anak tak boleh. Saya pernah ada. Sekarang bekerja dekat USM, pegawai bahagian pendaftarkan dekat USM. Dia teman dengan Facebook saya. Dia cerita apa kat saya? Doktor, terima kasih doktor. Kerana motivasi doktor buat di Taiping Perak waktu saya sekolah dulu, saya berjaya hari ini. Untuk pengetahuan doktor, saya darjah 4 pun tak boleh membaca lagi. Darjah 4 tak boleh membaca. Poting sekolah, tak pergi sekolah. Mak dia masukkan dia dalam motivasi saya. Rupanya mana saya tahu, sekarang dia jadi pegawai. Dia masih ingat motivasi yang dia masuk 2 kali waktu darjah 4 dengan waktu tingkatan 1. Waktu saya buat program di Taiping dulu. Expectation kita. Letakkan jangkaan yang tinggi bahawa anak kita boleh berjaya, anak kita hebat, anak kita mampu. Kita cari cara, kita korbankan apa sahaja. Kita takkan mengalah, kita takkan menyerah. Hati-hati dengan jangkaan kita. Kesilapan kita bila kita kata anak tak boleh. Tuan-tuan dan puan-puan Jadi saya suka bila saya bercakap, kita ambil daripada angle-angle yang kadang-kadang ibu bapa tak terfikir. Ya, kalau saya ambil katakan yang biasa-biasa, ibu bapa pun dah pernah dengar. Beri masa dengan anak-anak, dah tahu dah. Ya. Selalu imamkan anak, dah biasa dengar dah. Makan bersama dengan anak-anak, itu pun nak cakap lagi, berapa kali pesan dah. So, nampak? That is the difference bila saya cuba bercakap, saya cuba dapat daripada angle yang tuan-tuan dan puan-puan terlepas pandang sebenarnya. Dan insya-Allah kalau balik lepas pada ini, dah buat 2-3 perubahan itu dan insya-Allah kita akan dapat lihat perubahan yang mendadak pada anak-anak kita. Sebab seperti mana kata Tuan PPD tadi, dan memang benar, sistem pendidikan negara melalui satu proses transformasi. Selepas ini, mereka akan mula cenderung kepada meningkatkan kemahiran berfikir anak-anak kita. Yang dipanggil kemahiran berfikir aras tinggi ataupun HOTS, H-O-T-S, High Order Thinking Skills. Sebab masalah anak-anak kita, dia tidak boleh berfikir. Maka kita menjadi masyarakat negara pengguna dan bukannya pencipta kepada produk-produk. Kita pengguna iPad. iPad tu dicipta oleh orang lain. Kita menggunakan washing machine, Jepun yang cipta. Kita bawa kereta, Korea yang punya. Kita bawa kereta Malaysia, enjin orang pun mungkin bukannya kita 100%. So kita belum sampai kepada tahap untuk mencipta, maka sebab itulah transformasi dari segi sistem pendidikan diperlukan. Maka high order thinking skills adalah antara perkara yang nak ditanam betul-betul kepada anak-anak kita. Baik. Kenapa? Sebab kita dengan anak-anak, kebiasaan bila kita beri dia latihan, kita banyak berikan latihan-latihan yang tidak membuatkan mereka berfikir. 2 campur 3 berapa? 5. Itu je. 4 campur 8 berapa? 12. Baik. Dia tak perlu fikir banyak. Dia cuma kira dapat jawapan. Cuba tanya dia soalan macam ni. Okey, berapa campur berapa 10? 9 campur 1? Betul. Lagi? 8 campur 2? Okey, lagi? Kan banyak kena fikir. Itu membuatkan mereka mula berfikir. Lagi? Kita suruh dia eja. Eja kerusi. Memanglah. K-E-R-U-S-I. Eja kucing. K-U-C-I-N-G. Okey, setakat tu je lah. Saya tak. Mari sini, 2 beradik. Seorang 6 tahun, seorang 9 tahun. Nah, apa ni bah? Ada 15 huruf kat situ. Siapa yang dapat cipta perkataan-perkataan yang paling banyak daripada 15 huruf itu akan dapat hadiah. Berkubut-kubut. Berapa perkataan? Tak kira lah 2, 3 atau nak guna 15 semua pun boleh. Berkubut-kubut kejar adiknya. Bah, saya dah dapat 24 bah. Yang kakak dia, macam mana boleh dapat 24? Kakak baru 18. Betul. Kakak dia. Kan?
berlumba-lumba memikir. So benda-benda macam ni kita kena biasakan. Ya. Dia tak ada lagi satu hala je dengan anak-anak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut lagi kesilapan lazim anak-anak dengan anak-anak, kita kesilapan lazim kerana kita terlalu memanjakan dan tidak mahu bertegas dengan dia. Kita rasa kalau kita marah anak ni rasa macam kita mencederakan emosi dia. Kita rasa kalau kita nak hukum anak ni tak tergamak. Kita tak tergamak nak jentik, kita tak nak tangankan, kita tak tergamak apatah lagi nak merotan anak-anak. Maka anak-anak akan mengambil kesempatan atas kelemahan ibu bapanya. Kita mengganjari anak-anak dengan perangai buruknya. Contoh paling mudah. Kita masak jemput-jemput. Saya panggil jemput-jemput. Sini orang Batu Pahat panggil apa? Sama Okey, jemput-jemput. Start jemput-jemput. Kejap lagi anak kita yang kecil datang. Mak, minta satu mak. Kita makan sama-sama kejap lagi. Alamak, mintalah satu. Tunggu abang kakak kat atas turun, kita makan sama-sama. Alamak, satu je mak. Sedaplah bau dia. Kita makan sama-sama. Alamak, cepatlah bagilah satu. Alah, satu je. Betul? Kita dah buat satu kesilapan. Kesilapan yang pertama, kita tidak bertegas dengan apa yang kita kata. Kesilapan kita yang kedua, kita mengganjari perangai buruknya tengah hentak-hentak kaki itu tadi. Bermakna hentak kaki dapat hadiah. Subconsciously kita, ni dah masuk bab program lah juga. Secara tak langsung kita dah program anak kita bahawa nak apa-apa lain kali hentak kaki cepat dapat. Sebab tu bila dia pergi dekat luar, dia minta mainan tak dapat, dia hentak kaki. Oh tak cukup lagi, berguling pula atas lantai. Dapat. Kan? Jangan buat macam tu lah, malu nak ambil lah. Dia bukan peduli kita bagi dalam keadaan apa. Yang dia paling penting, aku dapat. Okey? Bila dia dah besar, dia dah tak bergolek atas lantai tau. Dia mulalah buat perangai macam-macam. Tak nak balik rumah lah, lari pada rumah lah. Itu cara dia memberontak bila dah besar. Sebab salah kita mengganjari perangai buruk. Setiap kali dia buat perangai buruk, dia dapat. Kesilapan kita. Jadi kesilapan kita ada dua dekat situ. Pertama, kita tak cukup tegas. Hati kita terlalu lembut. Pagi-pagi anak tak bangun subuh. Tak apalah, kesian. Bang, orang tak bangun, anak kita tak bangun subuh lagi ni. Alah, belum akil balik lagi. Adakah kita fikir anak kita akil balik je terus dia sembahyang subuh? Tak. Sembahyang ini perlu daripada umur 7 tahun dia ajar, 10 tahun mula dia rotan. Supaya jadi kebiasaan dia bangun. Sebab bila dah akil balik, benda dah besar, dah terlepas dah. Dah terlepas dah. Bukan tunggu akil balik baru kita kejut dia subuh. Kita kejut dia subuh daripada dia umur 10 tahun. Supaya bila dia akil balik, kita dah tak payah kejut, dia bangun sendiri. Yang kita duk ingat umur akil balik baru nak kejut subuh. Ketika dosa tertanggung kepada anak, baru nak kejut dia tak? Silap kita, silap lagi. Habis dah dia bagi tajuk pasal silap. Jadi kita cakap pasal silap ya tuan tak? Tapi betul pun benda-benda macam tu. Dan kita tak berani nak menghukum. 10 minit lagi. Saya nak berhenti tepat pada masa kan. Kita tak berhenti nak menghukum. Kita rasa kalau kita pukul anak sikit tu, rasa macam kesian. Kita lupa bapak kita pelepah kelapa pun sampai belakang. Tu yang kita jadi motivator hari ni. Mak saya payung sampai hancur, dia bedal belakangnya. Hanya kerana tak pergi baca Quran dia. Kan? Itu mak kita lagi bagus ke ibu bapaan pada kita tak? Asmadi, mudah pergi belajar. Ini Mak Aliyah tahulah. Haji muda, haji orang muda. Tempat saya mengaji kan, dekat surau haji orang muda. Asmadi, mudah pergi mengaji tak hari ni? Padahal dia dah tanya dah haji orang muda tu. Haji orang muda, Asmadi bagi mengaji tak? Tak nampak dia hari ni. Dia pergi mandi sungai lah tu. Balik, Asmadi mau mengaji tak? Ngaji mak. Mari sini orang mengaji, mari sini.
Mari-mari berdebak. Mu nak tipu siapa? Mak dah cakap dengan Pak Haji Mahmud. Mak pergi dah. Apa mak? Tobat. Tobat tak tipu mak lagi dah. Kena sampai pecah payung tu. Sanggup buat? Sanggup buat? Sanggup buat? Allah, sialah anak saya, doktor. Kita tak sanggup. Mak kita sanggup. Mak kita sanggup. Doktor sanggup buat? Sanggup. Semalam anak saya merajuk, saya cakap baik-baik. Merajuk, cakap, saya angkat tangan dekat punggung dia. PAM! Anak perempuan 9 tahun. Buat lagi. Lepas tu elok aja dah. Dia benci ayah dia? Tak pernah benci pun. Tapi jangan dera. Pang, 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 pang. Oh, ampun. Itu pesilat mana? Pang tu pun berpada-pada. Pang, terasa sedikit pedih kat buntut dia tu. Dia tahulah bapak dia serius. Dah cakap, ayah cakap tadi, tak nak buat lagi. Kerja sekolah, tak ada, dia tak siap kerja sekolah. Mak dia kata, macam mana nak buat apa semua. Tunggu. Buat, dia buat batu. 3 jam batu. 3 jam. Saya angkat, tarik, main naik atas sayang. Pujuk lu. Sampai kat tu, sejam lagi dalam bilik. Saya pun tak ada cara lain. Pam sekali. 10 minit lepas tu buat kerja sekolah. Mak dia kata, apa kalau tahu pang lagi awal lagi. Tak sanggup. Saya sanggup buat. Tak sayangkan anak, tangan-tangankan. Ini pakar motivasi buat tau. Sebab saya tahu, bukan saya pang dia tiap-tiap hari. Saya tidak mahu perangai buruk dia begitu akan merosakkan diri dia. Dia membatu depan mak dia 3 jam tak apalah. Kalau dia membatu dekat cikgu kat sekolah, tak kesusah kepala cikgu tu dibuatnya. Dan cikgu tu pula kata apa? Kan? Anak kita. Kalau satu hari dia dah jadi pekerja, dia membatu, bos dia marah dia. Awak buat kerja macam mana ni? 3 jam tak bergerak, dah susah hati bos dia. Perangai akan dibawa, habits die hard. Daripada kecil tak dibetulkan, besar lagi sukar untuk diperbaiki. Jadi bila kita tengok ada perangai-perangai yang akan kita tahu benda ni akan merosakkan dia, kita perlu ambil tindakan tegas. Ya? Tindakan tegas. Sebab kadang-kadang kerana kita tak sanggup bertegas dengan anak, itulah yang membuatkan mereka rosak, binasa. Dan kita kena cepat, ya, kesilapan kita yang seterusnya, saya tak ingat dah berapa kesilapan, tak tahu dah. Tuan-tuan dan puan-puan pandai-pandai lah tanda ya. Kesilapan kita yang seterusnya ialah kita lambat mengesan bakat dan potensi anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, Nicole and David jadi juara dunia squash. Umur berapa tahun ayah dia mula mengesan bakat dia? Umur Nicole and David 9 tahun. Bila dia tahu bahawa Nicole and David mempunyai bakat, maka terus dia ambil coach, jurulatih profesional untuk latih Nicole. Maka umur 15 tahun, Nicole and David sudah menjadi juara dunia. That is Nicole and David. Tetapi berapa ramai ibu bapa di Malaysia yang sanggup untuk mengesan bakat anak-anak pada usia yang muda. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kita ni, pada kita seolah-olah kalau dia belajar nombor 1 itulah anak yang bagus, itulah anak yang mak sayang. Habis kalau yang belajar nombor 40 tak sayang ke? Anak kita juga. Dan kita jangan ingat bahawa semua anak boleh dapat nombor 1. Dalam kelas tu ada 40 orang. Pasti garanti tiap tahun ada dapat nombor 40. Tak anak kita, anak orang. Kan? Tak anak jiran, anak orang depan rumah. Dalam kelas ada 40, takkan semua nombor 1. Awak nombor berapa? 1, awak 1, awak 1, awak 1, semua 1. Mesti ada yang dapat nombor 40. Cuma mungkin kalau kita anak kita bagus, percentage dia je lah lebih tinggi walaupun nombornya 40. Itu yang kita nak kan. Tetapi dari satu sudut, bahawa kita kena kesan bakat-bakat dia. Dia suka main bola. Okey, kita berikan dia galakan. Tapi dalam masa yang sama kita kena pesan
bahawa jangan abaikan pelajaran. Sebab apa? Kesilapan kita bila anak tu suka main bola, kita bagi bola, main bola, pelajaran tinggal pun tak apa. Main bola, janji dapat main bola. Tidak, Nicole and David, walaupun dia diberikan professional coach, anak dia tu sampai jadi pemain squash negara, dalam masa yang sama, Nicole and David, masa dia UPSR, dia dapat straight A. Masa dia PMR, dia dapat straight A. Masa dia SPM, dia dapat 7A. Dan dia masuk universiti, dia tangguhkan pelajaran dia sebab dia nak fokus kepada squash. Dia tak abaikan pelajaran. Balance. Ketika wartawan tanya apa perkara paling susah yang dia nak lakukan, dia kata perkara paling susah adalah ketika dia nak balancekan antara pelajaran dia dengan squash yang dia suka. Maka pada ketika itu dia kata dia tidak ada masa untuk TV, dia tak ada masa untuk tengok wayang, dia tak ada masa untuk lepak-lepak lama-lama dengan kawan, dia tak ada masa dia sama ada di gelanggang squash ataupun belajar. Dia dah bagi itu dua keutamaan. Maka dia balance. Jadi sebab tu kita dengan anak-anak, kita kena rangsang bakat dia, sokong bakat dia. Sebab apa? Bila dia aktif sukan apa semua, dia ni aktiviti-aktiviti otak kanan tau. Jadi bila aktiviti otak kanan, bila dia nak belajar pula aktiviti-aktiviti otak kiri. Jadi bila anak yang balance ni, kiri dan kanan, anak ini yang satu hari, bila dia bekerja, dia akan jadi pemimpin, ya, dia akan jadi ketua, dia akan dapat naik pangkat, dia akan dapat anugerah. Kadang-kadang saya jumpa pekerja, datang jumpa saya, doktor, apa hal? Saya doktor, saya rasa saya dah nak berhentilah kerja. Kenapa nak berhenti kerja? Sebab apa? Saya tahu semua kerja saya buat semua kerja saya. Orang baru masuk, saya yang ajar A to Z. Ya, saya bertahun-tahun, saya datang buat kerja bagus. Tapi yang naik pangkat orang lain, yang jadi ketua orang lain, yang dapat anugerah orang lain. Saya ni, bos tak pandang pun doktor. Apa pandangan doktor? Dia tanya saya macam tu. Pada dia dah buat kerja. Saya kata dekat dia, Puan, yang dilantik sebagai ketua bukan kerana dia tahu buat kerja dia daripada A to Z. Kadang-kadang yang dilantik kepada jadi ketua, dia tak tahu pun kerja dia, tetapi dia tahu macam mana nak orang bawah dia buat kerja dia. Suruh dia buat, dia tak kerti. Tapi dia tahu macam mana nak suruh orang bawah dia buat. Henry Ford tak tahu tentang kereta. And yet kita ada kereta Ford. Dia tak tahu pasal enjin langsung. Tetapi dia tahu macam mana nak arahkan jurutera dia, technician dia untuk hasilkan sebuah kereta untuk dia. That is the function of leader. Bukan semestinya dia kena tahu A to Z. Yang puan ni ingat, bila aku tahu buat kerja A to Z, maka aku patut layak dijadikan ketua. Wrong. Kena tahu soal kepimpinan, kena tahu soal komunikasi, kena tahu soal pergaulan, kena tahu soal untuk mempengaruhi orang, kena tahu soal marketing, kena tahu soal itu dan ini. Jadi bila anak kita di waktu persekolahan, mana nak belajar benda ni? Bukan ada dalam kelas. Waktu sukannya, waktu co-curriculumnya, waktu berpersatuannya, waktu berkempingnya, waktu keluar berjalannya, waktu pergi Legolandnya. Macam mana tuan? Betul Dr. Tengku Asmadi bercakap, Allah 10.5. Jadi itulah dia jaga. Perbetulkan itu, insya-Allah kita selamat. Jadi dengan habis Legoland tu, habis sesi pertama kita. Kita sambung lagi lah. Baik, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Haji Tengku Asmadi atas ceramah yang membuka minda itu tadi. Hadirin sekalian, majlis berhenti rehat seketika. Majlis mempersilakan yang berusaha Puan Hajar Remi binti Kardi untuk mengiringi Cik Abdul Rahim bin Lamin dan Profesor Dr. Haji Hashim bin Saim serta Tuan Penceramah ke Dewan Jamuan untuk santapan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, slot ceramah kita akan bersambung semula pada jam 11 pagi. Diminta tuan-tuan dan puan-puan berada di dalam dewan lebih awal bagi kelancaran majlis. Para ibu bapa dipersilakan
ke bahagian kiri Dewan, iaitu bahagian kiri tuan-tuan dan puan-puan untuk mengambil makanan. Dipersilakan.